Assalamualaikum. Okey, saya telah pun memilih bab 7 iaitu pembuatan keputusan pelanggan. Okey, terdapat 3 teknik dalam pembuatan keputusan pelanggan. Yang pertama adalah penyelesaian yang besar, yang kedua adalah penyelesaian yang sederhana dan yang ketiga adalah penyelesaian yang rutin. Okey, kita pergi kepada penyelesaian masalah yang besar. Penyelesaian masalah yang besar pelanggan akan hadapi apabila mereka ingin membeli produk yang mewah, produk yang mahal dan juga penting. Okey, contohnya seperti kereta, motosikal dan juga rumah. Okey, pelanggan selalunya memerlukan masa yang cukup lama dalam mengumpul data dan membuat kata putus sebelum melakukan pembelian. Okey, contohnya seperti negara kita telah pun dilanda dengan wabak COVID-19. Okey, uh, dan hal ini menyebabkan ejen-ejen hartanah telah pun menurunkan harga sebanyak 10%. Tetapi walaupun penurunan harga telah pun dilakukan oleh ejen hartanah dan juga syarikat hartanah, tetapi kita perlu berfikir adakah rumah yang contohnya harga dalam 500,000 ataupun 100,000, adakah penting untuk kita membeli rumah pada harga yang terlalu mahal di dalam keadaan negara kita dan juga masalah kewangan yang kita hadapi. Okey, sebagai pengguna kita perlulah mengambil tahu adakah peneraju menyediakan rebat ataupun promosi ataupun pembayaran semula kepada pelanggan mereka apabila mereka sebelum mereka ingin melakukan pembelian rumah. Okey, sekarang kita pergi kepada penyelesaian masalah yang sederhana. Okey, penyelesaian masalah yang sederhana melibatkan pelanggan biasanya memerlukan masa yang singkat untuk membuat keputusan kerana mereka telah pun mempunyai pengalaman membeli produk yang sama sebelum ini. Okey, penyelesaian masalah yang terhad biasanya pelanggan akan membeli contohnya pelanggan membeli telefon pintar di Malaysia. Okey, walaupun syarikat telefon pintar menyediakan telefon yang mempunyai kapasiti, yang mempunyai fungsi-fungsi yang agak sama dengan keluarannya sebelum ini, tetapi disebabkan ramai pelanggan memikirkan itu adalah keperluan dan itu adalah kehendak, maka mereka akan membeli telefon tersebut walaupun harga telefon bimbit tersebut adalah mahal. Okey, sekarang kita akan pergi ke tahap yang ketiga dalam pembuatan keputusan iaitu penyelesaian masalah rutin. Okey, untuk penyelesaian masalah rutin pula, pelanggan tidak memerlukan masa yang spesifik untuk membeli produk yang mereka inginkan kerana selalunya produk yang dibeli adalah seperti keperluan asas. Contohnya beras, um, minyak masak, telur, sayur-sayuran dan juga sebagainya. Okey, uh, isu yang boleh saya bangkitkan dalam penyelesaian masalah rutin ini adalah seperti yang kita sedia maklum, pendapatan rakyat Malaysia berada pada tahap yang rendah semasa negara kita dilanda dengan wabak coronavirus. Okey, oleh itu dalam kehidupan yang dihimpit dengan pendapatan yang tidak stabil dan juga sumber sumber kewangan yang terhad, pengguna perlulah bijak dalam membuat keputusan. Terutamanya keputusan dalam pembelian barangan-barangan asas, contohnya seperti bahan mentah, bahan basah, bahan kering dan sebagainya. Okay, seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ini hangat diperkatakan tentang isu kenaikan harga bahan mentah iaitu ayam di pasar-pasar raya. Okey, di Terengganu misalnya, harga ayam sepatutnya diniagakan pada julat RM6 untuk 1 kilogram. Tetapi kini harga ayam meningkat sebanyak RM9.20 untuk 1 kilogram. Okay, hal ini boleh membuatkan pelanggan mengalami masalah di dalam pembelian barangan asas mereka. Okey, oleh itu pengguna haruslah bijak dalam membuat keputusan semasa ingin melakukan pembelian bahan mentah. Okey, antara proses-proses pembuatan keputusan yang boleh dilakukan oleh pelanggan adalah yang pertama adalah pengguna perlu mengenal pasti masalah yang berlaku di sekitar mereka. Contohnya,
harga ayam yang meningkat secara mendadak dan harga ayam yang diniagakan secara tidak berpatutan. Okey, selepas itu yang kedua adalah pengguna haruslah mengumpulkan semua maklumat. Contohnya dari segi melakukan soal sidik pembeli-pembeli yang telah pun membeli barangan di pasar tersebut. Adakah barang ataupun bahan basah yang dijual di situ murah ataupun berpatutan dan sebagainya. Selain itu, pelanggan juga boleh melakukan pemerhatian mereka sendiri dengan melihat di pasar tersebut harga ayam yang dijual uh, di kedai-kedai ayam yang berbeza di dalam pasar raya tersebut ataupun di dalam pasar tersebut. Okey, yang ketiga adalah selepas data diambil, pengguna perlulah um, mencana alternatif dengan menyenaraikan harga ayam di beberapa kedai dan melakukan uh, se- pembandingkan harga sebelum melakukan pembelian. Okey, selepas itu yang terakhir, pelanggan boleh menentukan dan membuat keputusan sama ada mereka perlu ataupun tidak membeli ayam di pasar raya tersebut. Okey, okey, cukup di situ saja penerangan saya tentang pembuatan keputusan yang harus dilakukan oleh setiap pelanggan di Malaysia. Sebagai pengguna, kita haruslah bijak dalam melakukan pemilihan supaya kita dapat menjimatkan wang yang kita laburkan sehari-hari. Okey, terima kasih.